Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bersua dalam Syarah Meja Bulat bersama saya, Ali Iskandar. Malam ini saya menerima kunjungan tetamu yang cukup istimewa. Namanya Tuah Ramadan. Panggilan manjanya ialah Madan. Madan ini kehilangan kedua-dua kaki hadapan. Madan, tengok ni. Setelah cedera akibat tersepit jentera forklift di sebuah kilang dan atas dasar peri kemanusiaan, pihak kilang yang terbabit bertindak pantas membawa Madan ke klinik haiwan untuk dirawat. Namun memandangkan keadaannya sebegini dan Madan ini ialah seekor kucing jalanan yang tidak bertuan dengan kecacatan kekal yang dialami, riwayat hidupnya berkemungkinan terpaksa ditamatkan. Madan, syukur nyawanya masih dipanjangkan Tuhan. Dan kucing bertuah ini akhirnya dipertemukan dengan keluarga prihatin yang menzahirkan kesanggupan untuk membelanya. Dan kisah istimewa ini terjadi tahun lalu, 3 hari sebelumnya tiba bulan Ramadan. Dari peristiwa itu juga nama Madan diberikan kepadanya. Jadi sifat kasih terhadap makhluk Tuhan ini seharusnya menjadi fitrah kita sebagai manusia. Malangnya, walaupun dikurniakan akal dan hati, tidak semua dalam kalangan kita memilikinya. Hey. Kebelakangan ini semakin tular di media sosial berkenaan kisah penganiayaan terhadap haiwan. Menurut statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia, dalam tempoh Januari hingga Jun 2019, sekurang-kurangnya 190 kes penderaan ke atas haiwan dilaporkan. Sebilangan besarnya membabitkan anjing dan kucing. Sungguh menyedihkan tatkala haiwan yang sepatutnya dilindungi diperlakukan dengan penuh kejam. Namun di mata si pelaku, kesakitan yang ditanggung itu seolah-olah tidak sedikit pun mengguris naluri kemanusiaan mereka. Tanpa alasan munasabah, haiwan ini dipukul dan disepak. Malah ada yang bertindak di luar jangkaan dengan meracun, mengerat anggota badan, menggantung serta membakar makhluk yang tidak berdosa ini. Lebih menyayat hati apabila kebanyakan kekejaman tersebut berakhir dengan kematian. Aku kira sampai 3. Kalau kau tak cakap baby sayang, aku tembak kau. 1, 2, 3. Harus ditegaskan, perbuatan zalim ini boleh didakwa di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Jika disabit kesalahan, boleh dikenakan denda maksimum RM100,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya. Jelas, penganiayaan terhadap haiwan sama sekali tidak boleh diterima. Namun, sejauh mana perkongsian visual menyayat hati di media sosial ini benar-benar membuka mata masyarakat untuk menghormati hak kehidupan makhluk lain. Okey, itu yang menjadi kebimbangan kita sekarang ini. Sejauh mana penularan video-video berkaitan dengan penganiayaan dan juga kekejaman terhadap haiwan ini membuka mata dan juga memberikan kesedaran kepada kita. Dan sejauh mana kita berupaya melakukan sesuatu untuk memastikan perkara ini tidak lagi bermaharajalela. Kita bercakap tentang kekejaman atau kejam terhadap haiwan ini untuk episod malam ini dalam Syarah Meja Bulat. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Secara langsung pada malam ini kami bawakan perbincangan ini bersama dengan panelis yang berwibawa untuk berkongsi pandangan buah fikir mereka. Pertama, untuk blok pertama ini saya perkenalkan Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar, pendakwah tidak asing lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Khabar? Baik, alhamdulillah. Kali pertama di Syarah Meja Bulat ya? Ya, kali pertama, masya-Allah. Insya-Allah ada kali seterusnya jugalah. Insya-Allah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Baik, kita juga maklumkan sokongan-dukungan anda juga menerusi komen, pandangan, pertanyaan juga yang boleh dititipkan menerusi WhatsApp di 0176828348 dan juga di Facebook Syarah Meja Bulat. Anda boleh berkongsi pandangan dan insya-Allah kalau berkesempatan kami utarakan bersama dengan panel. Ustaz, kita bercakap tentang makhluk Tuhan yang sepatutnya comel dan disayangi kan, tapi diperlakukan sedemikian dan banyak kes yang memberikan penderaan terhadap haiwan
seperti memasukkan dalam mesin basuh dan sebagainya, membakar, dan baru tadi kita kongsi beberapa video yang tertular lah. Dari perspektif Islam, bagaimana sifat kasih ini menjadi satu tuntutan juga terhadap makhluk lain lah. Ya, betul. Dia terkait dengan sebuah hadis Nabi SAW. Terima kasih kepada Eli. Lama pun kita tak bersama ni. Betul dia. InsyaAllah. Dan solat Jumaat betul. Saya pun tengok beberapa video. Masya Allah. Ada yang terbaru ni yang dibakar anak kucing. Tadi dalam kesempatan tadi saya tengok satu video yang berlaku di negara barat lah. Ada seorang tu dia masukkan dua anak kucing dalam beg plastik vacuum. Okey. Kemudian dia vacuum kan. Dia baby kucing tau. Dia nak main-main bila duduk dekat dalam beg tu, dia nak main-main. Tapi dia masukkan dalam vacuum tu, kemudian disedut dan dia seolah macam dia mencabut nyawa, dan dia bangga dan dia viralkan video tersebut. Yang menariknya Eli ialah dia wujud satu grup tau. Dia satu grup WhatsApp tau. Dia buat satu grup WhatsApp dan semua orang bertindak untuk mencari siapakah pelaku ni. Okey. Dia tengok tau dia, sebab dia tak nampak muka. Lepas tu dia tengok carpet dia tengok susunan rumah dalam video tu, susunan rumah, dan akhirnya setelah hampir makan masa dekat tahun lah. Akhirnya dapat daripada usaha orang ramai ni. Dapat si pelaku tu. Ini satu yang sangat menakjubkan yang saya rasa. Dan disebabkan kasih sayang sesama manusia. Ini di kalangan orang bukan Islam. Sedangkan orang Islam ni dia punya arahan tertentu yang Allah sebutkan. Yang Nabi SAW sebut, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Dengan maksud kalau setiap perkara ni, ihsan ni ialah kamu meletakkan diri kamu pada sisi orang tu ataupun sisi makhluk tu. Nabi SAW menyebutkan, idza qatatum fa ahsinu qitlatah. Apabila kamu hendak membunuh, kata Nabi SAW, maka perelokkan pembunuhan kamu. Wa idza zabahtum fa ahsinu zibhatah. Kalau kamu nak menyembelih korban sekalipun, nak menyembelih, maka perelokkan sembelihan. Itu Nabi SAW ajar kepada kita bersifat ihsan dengan seluruh makhluk, bukan setakat manusia, termasuk juga binatang-binatang. Pernah satu ketika Nabi SAW lalu di satu tempat, Allahumma salli ala sayyidina, yang apabila Nabi SAW lalu tu ada busut semut yang dibakar. Lalu apa yang Nabi SAW menyebutkan, dia kata, janganlah, celakalah orang ini. Orang ini telah mengazab dengan azab Allah. Hanya Allah saya layak untuk membakar ataupun menghukum makhluk dia dengan bakaran. Maka Nabi SAW menegur sahabat. Ada orang yang membakar busuk pun Nabi SAW marah. Dan pernah satu ketika Nabi SAW lalu di satu tempat yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada binatang yang dikurung. Lalu Nabi SAW, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berjalan di tengah kelompok yang mengikat seekor ayam dan melemparnya. Lalu dia berkata, siapakah yang melakukan ini? Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang melakukan perkara yang sedemikian. Sehingga kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam An-Nakhai pernah menyebutkan membakar kalajengking ini merupakan satu pelanggaran. Dan Imam Ahmad juga menyebutkan bahawa janganlah kamu memanggang ikan. Memanggang ikan? Yang masih hidup. Itu tak baik. Okey. Tidak jam kat kita tu kan. Jadi subhanallah Ustaz Syifat. Jadi ini di antara hadis-hadis Nabi SAW yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad melarang kita daripada kita melakukan perkara yang tidak sepatutnya kepada binatang. Kalau kita nak menyembelih, bahkan ada adab-adab yang Allah ajarkan kepada kita untuk kita menyembelih. Jangan tunjuk pisau di hadapan dia. Ini makhluk Allah, kita sebut binatang. Tapi jangan tunjuk pisau di depan dia. Nabi SAW larang. Tarik. Ada seorang Nabi SAW lalu, ada seorang nak menyembelih, dia tarik telinga kambing tu. Nabi SAW tegur dia, pegang elok-elok. Walaupun kamu nak menyembelih, tapi pegang dia, tarik dia dengan tarik yang elok sebagai satu bentuk penghormatan. Sedangkan dia hendak disembelih. Jadi subhanallah, apatah lagi kalau orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang bercanggah daripada ni, dibakarnya, tadi kita tengok ditembaknya. Astagfirullahalazim. Kita tak boleh nak fikir macam mana adanya orang-orang yang sanggup untuk melakukan yang demikian. Okey, sejauh mana Ustaz melihat tarbiyah dalam kalangan anak-anak kita, anggota masyarakat kita, tentang rasa sifat kasih terhadap makhluk lain ni? Kita belajar hormat-menghormati, macam dalam hukum negara pun ada kesopanan dan kesusilaan, tapi itu penterjemahan kepada sesama kita, manusia. Tapi mungkin kepada haiwan ni hanya orang-orang yang mungkin sayangkan kucing, anjing dan sebagainya yang ada rasa itu. Yang lain tu macam sama dia tak suka, tak nak beritahu, ataupun sampai ke tahap yang berlaku kejam ke atas haiwan ini. Sebenarnya peranan ibu bapa juga perlu
mengambil berat dari segi pendidikan terhadap anak-anak kita dalam kita menghormati binatang ataupun makhluk-makhluk Allah yang lain. Termasuk kepada makhluk-makhluk Allah yang berbisa ataupun makhluk-makhluk Allah yang kita perlu kepada untuk dimusnahkan sebagai contoh. Binatang-binatang makhluk perosak itu diharuskan kepada kita untuk kita bunuh. Sebab Nabi SAW sebut dalam siapa yang membunuh cicak, dia ada sunnah, dia ada pahala yang bunuh cicak kan. Kalau dulu kat kampung kita malam Jumaat tu ayah buat siap plastik bunuh cicak kan. Dia kata ni dapat bidadari ni, kita pun semangat dapat bidadari tu. Rupa-rupanya ada hadis Nabi SAW menceritakan tentang kelebihan membunuh cicak. Tapi dalam keadaan Nabi SAW mengajar membunuh cicak sendiri pun Nabi SAW ajar, kalau kamu bunuh sekali dengan sekali bunuh aja, maka kamu akan dapat sekian-sekian pahala. Kalau kamu bunuh dengan 2 kali bunuh, maksudnya bunuh sekali tak mati lagi, bunuh lagi sekali baru dia mati, maka pahala yang dapat tu kurang daripada yang pertama tadi ni. Soalan menyeksa dia lah. Soalan menyeksa dia. Maksudnya kalau walaupun binatang itu binatang yang disunah kepada kita untuk membunuh, atau binatang-binatang makhluk perosak diperintahkan kepada kita, diharuskan kepada kita untuk kita bunuh, tetapi ada adab-adab kita yang diajarkan oleh Islam untuk kita bunuh dia supaya tidak menyeksa dia. Inilah peranan ibu dan ayah dalam keluarga untuk mendidik anak-anak supaya berperanan sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ya, kamu nak bunuh. Ya, kalau kamu diperintah untuk bunuh. Dulu kita ingat, saya ingat ayah saya tu buat satu lastik tu, dia letak dia punya di belakang tu benda yang sangat keras. Lastik tu bagi mati sekali je. Sekali jalan. Sekali jalan. Ni pahala banyak ni. Itu perkataan-perkataannya. Jangan dibiarkan diseksa. Dan diceritakan nanti di akhirat nanti, kalau kita seksa binatang, saya ingat mak saya sebut nanti. Dia kata, jangan kurung ni binatang ni, nanti di akhirat dia pula akan kurung kita. Sebut itu. Kita pun duk terbayang waktu saya ingat saya kecil-kecil, duk terbayang nanti binatang tu jadi besar, saya jadi kecil, macam tu kan. Jadi subhanallah, ini di antara apa yang disebut sebagai ajaran ataupun bagaimana ibu ayah berperanan untuk menyampaikan maklumat supaya anak-anak ada ihsan dalam hati dia. Ada kasih sayang bukan hanya kepada manusia sesama manusia, tetapi juga kepada binatang-binatang makhluk Allah yang lain. Saya tertarik boleh Ustaz sebutkan ini tentang adab terhadap dalam melupuskan haiwan yang beri ancaman kepada manusia. Maknanya yang mengancam pun ada adab dan tertibnya untuk dilupuskan. Okey, selain daripada Ustaz Jafri di studio pada malam ini, sepatutnya kita ada seorang tamu tapi berjauhan sedikitlah. Jadi kita nak bersama dengan Dr. Ahmad Rostam Mat Zain, pakar psikiatri Hospital Sultan Bahiyah, mencerita dalam video. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tak jumpa doktor ya? Ya, betul, lama. Betul dia. Terima kasih banyak kerana kembali bersama dengan kami. Ustaz Jafri ada juga di sini. Doktor, saya nak tanya, pernah ada perbincangan tentang perkara ini? Kelompok yang menzalimi atau menganiaya haiwan ini, terutamanya haiwan yang kita sepatutnya berikan kasih sayang ini, mereka ini memiliki apa yang dipanggil psychotic behaviour. Kalau boleh doktor perjelaskan lebih lanjut, silakan. Okey, Ali. Apa yang dimaksudkan tu dia ada satu istilah personality yang kita panggil sebagai the dark triad. The dark triad ni dia merangkumi 3 personality yang kira personality yang jahat lah. Satu masuk gelap kan. 3 personality yang jahat. Satu ialah Machiavellianism, yang kedua adalah narcissism, yang ketiga ialah apa yang disebut dia kata ni ialah psychopathic. Psikopatik itu bukan psikotik. Psikopatik, baik. Psikopat, yes. So, orang-orang sebegini kan, dia punya personality dia ada ciri-ciri kezaliman dan keserokan untuk melakukan kezaliman. Tak kisahlah kepada manusia ataupun haiwan. Dan kajian menunjukkan dalam satu kajian yang dibuat di Amerika Syarikat, mendapati bahawa kekejaman kepada binatang, terutama binatang kesayangan orang ramai kan. Kalau kat US tu, macam kita juga kucing, kalau tak kucing, anjing lah. So, kekejaman terhadap binatang-binatang yang disayangi manusia atau biasa dibela oleh manusia ini menunjukkan ada kebarangkalian besar berlakunya kekejaman di rumah. Maksudnya kalau contohnya kita tangkap seseorang itu melakukan kekejaman kepada haiwan, ada kebarangkalian besar kat rumah dia mendera anak-anak dia, mendera pasangan dia, mendera mak ayah dia sangat zalim di rumah. Dan mereka ini datang daripada keluarga yang berantakan, kita panggil kan. So, psikopatik ni memang keseronokan dia. Keseronokan dia untuk melihat kesakitan, keseronokan dia untuk melihat kesengsaraan, keseronokan dia untuk melihat kematian di hadapan mata. Macam mana haiwan itu mati depan mata, itu keseronokan. Nakutkan kita ialah psikopatik ni yang kanak-kanak dia suka bunuh bintang kecil. Binatang, tetapi bila mendewasa, kajian menunjukkan bahawa mereka ada kebarangkalian menjadi murderers. Orang-orang yang membunuh orang lain, orang-orang yang
seronok untuk mencederakan orang lain, orang-orang yang ada kebadan kelainan yang sangat besar untuk menggunakan pelbagai jenis dadah. Ya. Dan mereka inilah sebenarnya yang melakukan perkara-perkara ini. Tidak dilakukan oleh orang-orang yang psikotik yang macam Eli sebut tadi. Ya. Psikotik maksudnya orang itu ada penyakit mental. Majoriti orang yang melakukan kekejaman kepada haiwan ni, dia bukan isu sakit mental. Dia isu personality, isu dadah, isu alkohol dan sebagainya. Dia psikopat lah kata lain ya? Psikopat. Okey, saya belajar sesuatu yang saya diperbetulkan hari ini. Okey, doktor, bila kita bercakap tentang kelompok ini, seolah-olah macam apa yang berlaku dalam keluarga sepanjang dia membesar membentuk tindakan dia terhadap makhluk lain. Jadi seolah-olah ini adalah satu asuhan juga ataupun macam mana sebenarnya? Okey, jika kita melihat kepada kanak-kanak yang melakukan perkara ini, kajian menunjukkan bahawa anak-anak ini sebenarnya adalah mangsa dera di rumah. Majoriti. Hampir 80% sebenarnya mereka adalah mangsa dera di rumah. Jadi jika sekiranya kita lihat anak-anak daripada kecil dah mula mencederakan binatang lain, kita kena cek kat rumah tu apa jadi. Baik. Sama ada dia sebenarnya dibedera kat rumah ataupun ibu bapa mengasuh dengan cara yang sangat kasar, sangat zalim dan sebagainya. Dan mereka sebenarnya melepaskan perasaan mereka kepada haiwan. Itu yang pertama, Edi. Yang kedua, bila mana setengah anak-anak, sebab dia orang buat kajian berkenaan dengan psikopat ni kan, Edi kan. Mereka mendapati bahawa pada masa kanak-kanak mereka ada 3 perangai yang pelik dan menakutkan. Yang pertama ialah kezaliman kepada binatang. Yang kedua ialah mereka suka bermain api. Maksudnya kalau dapat pemantik api ke mancis ke apa ke, dia habis dibakar. Langsir rumah dibakar, kucing dibakar, binatang pun dibakar dan sebagainya. Dan yang sukakan kemusnahan lah ya? Sukakan kemusnahan. Dan yang ketiga ialah kanak-kanak ini sebelum psikopat, masa mereka kanak-kanak, mereka juga jenis yang kencing malam tu sampai besar. Sekali lagi, kencing malam sampai ke besar? Kencing malam. So 3. Baik. Kalau 3 behavior ini berlaku ada pada anak-anak, satu ialah kita risaukan bahawa mereka adalah mangsa kepada dera, mungkin seksual, mungkin fizikal, mungkin emosi dan sebagainya. Yang kedua ialah mereka boleh membesar menjadi psikopat yang sangat membahayakan kepada bukan sahaja pada binatang, tetapi kepada manusia lain. Okey, dengan perlakuan seperti itu dan mereka rasa satu keseronokan dan kepuasan, adakah mereka sedar yang itu adalah manifestasi daripada apa yang telah mereka lalui? Mereka tak tahu bahawa itu penyakit. Mereka tak tahu itu penyakit. Dia macam seolah-olah macam kita kan, Ustaz. Kita senti kita, contohnya kita ni penyayang, kita ni mungkin lembut, kita ni mungkin garang, begitu. Perfectionist dan sebagainya. Itu personality dia. So bagi dia, apa yang dia buat tu betul. Apa yang dia buat tu adalah perkara yang paling menyeronokkan. Apa yang dia buat tu adalah sesuatu yang memberikan kebahagiaan kepada dia. Melihat kesengsaraan orang lain sama dengan kebahagiaan dia. Contoh macam dekat Jerman, dia ada satu istilah yang dia panggil sebagai Schadenfreude. Schadenfreude ni maksudnya memang orang tu akan seronok dengan kesengsaraan orang lain. Dia nak tengok orang sengsara. Baru dia macam, aku dah sebahagia. Okey. Baik, seperti mana yang kita kongsikan ini antara video yang menjadi tular di media sosial tentang perlakuan seolah-olah macam, sebab ini satu proses nak mengambil haiwan itu, kemudian nak mengangkat dan meletakkan dalam mesin pengering dan sebagainya, nak diikat, digantung dan macam-macam lagi. Ia kadang-kadang kalau kita yang in the right mind ni, kita Ustaz boleh fikir astagfirullahalazim dan kita tidak buat. Doktor terus bersama kami ya. Ustaz, bagaimana nak memperjelaskan tentang tindakan yang proses itu dia tak terfikir pun inilah satu kesalahan ke dari sudut pandangan Islam bagaimana? Betul. Dia bila Nabi SAW menyebut sifat ihsan. Sifat ihsan ni satu benda yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dia bila sifat ihsan dia ada 2. Satu ihsan dalam ibadah dan satu lagi ihsan dalam muamalah. Ihsan dalam ibadah ini, kita buat ibadat kita berasa macam kita nampak Allah ataupun Allah melihat kita. Tapi bila ihsan dalam muamalah ini ialah kita bagaimana kita berurusan dengan makhluk Allah yang lain. Sama ada dia manusia sama-sama dengan kita ataupun dia di kalangan makhluk Allah yang lain yang juga punya perasaan, punya rasa, punya rasa sakit, rasa lapar dan sebagainya. Jadi bila dia meletakkan perasaan tersebut macam mana aku rasa, macam itulah dia akan rasa. Ini satu benda yang disebut sebagai ihsan yang perlu ada dalam jiwa manusia. Penerapan, sebab tu susunan ihsan ini sangat tinggi dalam kehidupan. Perlu diterapkan daripada awal semenjak kecil lah saya rasa. Ihsan ini satu sifat ihsan. Ihsan ni kata akarnya ialah
Ihsan. Dia Kebaikan. kebaikan daripada dalam hati, ya. Baik, Perasaan, okey. insya-Allah. Tu kita faham maksud ihsan tu. Okey, kita bukan nak panjangkan nak mencari sebab dan juga puncanya sahaja. Kita juga nak cari ada tak cara, ya doktor dan juga ustaz, untuk kita memperlihatkan sifat kasih itu, sebab kita bila kita mempromosikan penularan video ini, kita seolah-olah macam tak mahu mencari jalan penyelesaian, walhal banyak saja kebaikan yang ada. Baik, sebentar tu doktor dan ustaz, kita nak kongsikan ini antara ihsan yang ada pada satu keluarga ini, yang sesuatu yang buruk telah berlaku kepada kucingnya, ya, ekor dipotong dan sebagainya. Jadi bagaimana mereka melalui situasi ini, mari kita saksikan sama-sama. Ampun. Kucing saya tu seminggu tak balik. Lepas tu bila dia balik tu kan, memang ekor dia dah terkulai macam tu. Lepas tu dengan mata dia. Terkejutlah mak panggil kan. Tiba mak panggil, mak cakap, Dek, hitam balik. Saya pun pergi bilik air tengok. Tengok dekat-dekat memang dah berulat apa semua. Bagi tahu adik-beradik. Adik-beradik kata pergi hantar klinik lah. Lepas tu esok tu saya hantar. Doktor kata dah berulat ni. Dia kena tinggal 3 hari. Yang ekor tu ayah potong sebab yalah dia punya tulang memang dah tak ada, memang dah tak boleh pakai ekor tu, memang dah mati. So ayah ambil keputusan putuskan je lah. Dia pun tak ada marah ke, bising ke, tak ada. Dia dah tak ada rasa. Sekarang ni dia jadi kurang nak makan, kurang minum, mata dia pun masih boleh nampak. Cuma ekor dia tu lah sampai pangkal kan orang potong. Dia nak buang air tu susah sikit. Sedih lah sebab dia ni kucing kesayangan keluarga tau. Dia memang jenis garang, lepas tu dia manja. Mak tak payah cakap lah, memang mak dah menangis dulu. Lepas tu bagi tahu adik-beradik, memang adik-beradik marah lah. Saya sekeluarga dah reda, saya tak boleh nak tuduh sesiapa yang buat. Cuma satu, walaupun tak suka haiwan ke, walaupun rasa jadi trauma ke dengan haiwan ke apa ke, jadi macam benci ke, tak perlu kot rasa nak pukul dia ke apa ke. Halau je cara elok. Baik, ustaz dan juga doktor dan juga penonton, liputan ini kami buat pada hari Jumaat. Sehari selepas itu dikabarkan Tam meninggal dunia. Menemui ajal lah disebabkan keadaannya, ya. Jadi ini perkongsian daripada keluarga tentang apa yang telah berlaku kepada Tam, kucing kesayangan mereka ni. Jadi sesuatu yang berat untuk diterima, apatah lagi kucing kesayangan kan, tiba-tiba datang dengan keadaan yang ekor terputus dan hidung dikerat dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara yang sepatutnya menyedarkan kita semualah. Jadi kita harap keluarga ni tabah dengan ujian ini dan semoga menjadi iktibar kepada yang lain juga. Baik, Dr. Rostam, kalau saya boleh tanyalah, golongan ini apabila sebab kita ada akta, ya, akta kebajikan haiwan ini dan ada undang-undangnya dan disabit kesalahan ada hukumannya. Adakah boleh diperbetulkan tingkah laku ini? Sebab bila kata psikopat ni, adakah akan wujudnya keinsafan? Okey, Elik, sangat penting untuk kita adanya hukuman-hukuman berat untuk situasi begini. Kerana kita tahu bahawa psikopat ni mereka tidak berhenti pada haiwan. Dan kita kena peringatkan kepada masyarakat kita bahawa hukuman yang menanti anda sekiranya anda melakukan perkara ini adalah sangat berat. Tetapi bila konteks nak merawat psikopat ni, itu adalah sangat tricky, sangat rumit sebenarnya dan sangat sukar untuk kita ubah. Kerana ia telah berakar dalam personaliti seseorang itu, pribadi seseorang itu. Sebab itulah dalam banyak kajian dilakukan kepada psikopat, mereka ni dikategorikan sebagai golongan residivism. Ini ada satu istilah digunakan untuk orang yang melakukan berjenayah berkali-kali. Walaupun telah dihukum dengan berat dan sebagainya, mereka akan masih lagi melakukan. Maksud mereka ini perlu dipantau walaupun dikenal dibebaskan. Kerana orang itu masih kekal. Tapi most important part kan, Ustaz, ialah it's not about that person. Bukan about tentang individu itu sebenarnya. Sebab kita kena faham bahawa akar kepada masalah ini mungkin ada di rumah. Kita kena cari, psikopat ni duduk dengan siapa? Anak-anak ke? Ada isteri ke? Ada orang tua ke di rumah? Kerana mereka ini ada mangsa dia. Baik. Dan especially terutama sekali anak-anak itu yang kita kena tackle. Sebab kita tak mahu
a new generation. Generasi baru psikopat lahir daripada keluarga orang-orang psikopat ini. Itu yang kita nak kena jaga tu. Itu dan juga orang sekeliling, terutamanya ahli keluarga dikasih itu akan menjadi mangsa mereka juga. Betul, mangsa. Baik. Dr. Rustam, terima kasih banyak-banyak ya atas perkongsian. Ya, InsyaAllah kita jemput ke studio satu hari nanti ya. InsyaAllah. Terima kasih banyak Dr. Ahmad Rustam Madzin, pakar psikiatri di Hospital Sultan Abaya. Ustaz, kita berehat seketika Ustaz. Alright. Bersama saya lagi boleh ya? InsyaAllah. Selepas ini kita nak panjangkan perbincangan. Okey, kita tutup cerita tentang masalah golongan yang dikatakan psychopathic behaviour ni. Yang lain tu bagaimana kita nak mempromosikan ihsan terhadap makhluk lain. Dan sekiranya berlaku perkara-perkara tidak diingini seperti kecederaan dan sebagainya, apa yang boleh kita lakukan? Selepas ini dalam Syarah MJ Bulat. Kalau anda nampak haiwan tercedera, kalau kaki dia patah ke, dia ada luka ke, apa yang anda akan buat? Kalau nampak mungkin saya akan jaga dia lah. Mungkin ambil dia, letak dia tempat yang selamat. Macam tu. Kalau contoh macam setakat kucing tu kita boleh lah ambil untuk bela ke kan. Tapi kalau setakat macam anjing ke apa ke, mungkin ada kita boleh macam ada member Chinese perlu ambil tu bawa pergi hospital ke. Ikut keadaan lah. Kalau rasa macam masa tu ada masa and ada duit, maybe saya akan tolong lah. Menolong haiwan itu secara orang kata setakat yang saya mampu je lah. Contohnya kalau kata dia di tengah jalan, saya akan alihkan ke tepi jalan, macam tu je lah. Maknanya dari sudut orang kata perubatan untuk haiwan tu memang saya tak tahulah macam mana keadaan dia. And saya try to beli yang bandage macam tu, try to macam face it dekat animal tu. Okey, kembali dalam Syarah MJ Bulat dan itu antara pandangan orang awam kalau bertemu dengan haiwan yang sedang dalam kesakitan, cedera dan sebagainya, apa yang mereka lakukan. Kita mungkin kata kita akan buat, tapi sejauh mana keberanian kita dan pengetahuan kita untuk mengendalikan situasi ini. Bersama Ustaz juga, Ustaz Jafri, kita tampilkan panelis seterusnya. Beliau ialah Doktor Veterina Klinik Haiwan dan Surgery, Dr. Zulkifli Nizam. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Khabar? Baik, alhamdulillah. Ya, Doktor kembali sebab nak menunjukkan sesuatu. Dan doktor ada surprise juga ni. Ya. Comel je di bawah ni. dah tidur dah. Okey, doktor, sejauh mana pada pengamatan doktor pemahaman orang ramai tentang bagaimana nak mengendalikan pertungan cemas bila contohlah nampak kucing dilanggar dan sebagainya. Adakah mereka setakat ini tahu untuk mengendalikannya ataupun lebih ramai tak tahu? Okey. Ya. Okey, kebanyakannya apa yang berlaku di persekitaran masa saya di klinik, kebanyakannya orang awam banyak yang tidak mengetahui apa yang terbaik kita nak buat pada haiwan yang kita jumpa, sama ada kucing atau anjing di tepi jalan. Dan kebanyakan mereka kalau berlaku pada waktu siang, mereka akan bawa haiwan tu ke veterina yang berdekatan untuk rawatan. Tapi kalau berlaku pada waktu-waktu malam ataupun lewat pagi di mana ada klinik yang tidak buka lagi, mereka selalunya akan ambil haiwan tu nak buat apa, itu tak pasti. Sama ada bagi apa nak bagi Panadol ke boleh. Benda-benda tu yang kita kena tahu, yang kita kena beri pembelajaran pada orang awam supaya ada benda yang kita boleh bagi, ada benda yang kita tak boleh bagi pada haiwan ni, sebab haiwan ni tak sama dengan manusia. Betul. Dan kita rasa benda tu macam bagi Panadol boleh kurangkan sakit, tapi hakikatnya Panadol tu racun pada kucing. Okey. Hari ini kita belajar jangan bagi paracetamol. Ubat tahan sakit untuk haiwan lain ya. Okey. Baik. Maknanya kalau misalnya kata perkara terjadi pada waktu siang, boleh terus bawa ke klinik. Betul. Okey, sekarang ni misal kata Ustaz ia berlaku pada waktu klinik tutup lewat malam, tiba-tiba terdengar bunyi kucing mengiau dan sebagainya. Tengok-tengok cedera. Betul. Apa yang kita patut lakukan? Okey, pertama bila terus nak tunjuk sampel. Boleh juga. Kita ambil budak ni kan. Budak ni. Alah. Tidur lah. Tidur dah dia. Contohnya kita jumpa anak kucing. Selalunya banyak berlaku ialah anak kucing. Okey. Selalunya bila kita jumpa haiwan yang tengah sakit dan kita sebaiknya kita kena pegang dengan kedua belah tangan yang kita pegang sepenuhnya kucing tu atau haiwan tu. Kita tak boleh pegang bahagian leher dan tarik macam tu. Sebab kalau berlaku macam kecederaan kemalangan, mungkin ada tulang yang patah sebagainya. Dan bila kita pegang keseluruhan badan kucing tu, dia lebih selamat. Dan kalau kita ada glove ataupun sarung tangan, itu lebih baik. Sebab kadang-kadang kita mengelakkan yang kita mungkin mencemar haiwan tu ataupun haiwan tu boleh mencemar pada manusia juga. Baik, okey. Jadi maknanya safety first lah. Yes. Keutamaan kepada keselamatan diri perlu diikuti. Betul. Kemudian seterusnya? Okey, bila kita dah ambil haiwan tu, selalunya kita kena cari apa yang kita ada dekat
di dalam rumah kita sendiri ataupun kenderaan kita, kotak sebagainya. Haiwan ni perlu diletak ke tempat yang lebih selesa. Kita lapikkan towel sebagainya, kita ambil letak dalam kotak dan kita cuba tenangkan haiwan tu. Pertama kali kalau kucing agak mudah, ramai yang boleh buat, kita boleh tenangkan haiwan tu. Tapi kalau untuk anjing pula, kita tak boleh terus pegang. Sebab kadang-kadang anjing tu mungkin lebih agresif ataupun garang. Itu lebih hati-hati. Mungkin kita ada glove sebagainya yang kita boleh pakai glove yang tebal untuk kita handle sebagainya. Okey, cari kotak lah. Kotak dulu. Okey, doktor nak bawa naik ni? Betul. Boleh juga. Okey, kotak ni agak tinggi sikit. Jadi baik. Okey. Dan kemudian letakkan. Betul, letakkan. Tak pasti kamera boleh ataupun okey, apa yang ada lagi perkakasan di dalam Okey, ini saya bawa ada glove yang besar untuk handle untuk haiwan yang garang. Kadang-kadang lepas sakit, aksiden dia garang. Dan kita kena ada glove yang tebal. Dan ini saya letakkan glove yang nipis supaya kita boleh pakai glove tu untuk mengelakkan pencemaran. Dan seterusnya yang towel. Ni towel kita bawa lah, towel dan makanan basah dan sertanya air. Maknanya kalau kita standby di dalam kereta kira okey lah? Kira okey. Selalunya kalau haiwan tu mungkin lapar sebagainya, kita mana-mana makanan basah kita boleh bagi yang bau kuat, dan mungkin kita boleh bagi haiwan tu. Selalunya letih sebagainya, haiwan tu mungkin perlukan makanan sebagainya. Yang paling penting alas yang lembut macam towel dan juga kotak. Kadang-kadang haiwan tu takut, dia perlukan kotak untuk berlindung sementara. Okey. Apa lagi yang kita perlukan? Misal kata dah okey, dah kita tenangkan dan okey, ini apa ni? Iodine, okey. Ini kalau yang ni boleh pakai lah. Yang ini boleh pakai. Contohnya kalau berlaku luka, kita boleh lakukan iodine ni, kita bersihkan dan kita letakkan pakai cotton bud sebagainya tempat luka tu sahaja. Tapi kalau berlaku pendarahan yang teruk, kita perlu balut tempat tu untuk sementara dan kita kena bawa ke klinik berdekatan secepat mungkin. Okey. Adakah membiarkannya, sebab kita takut kalau kita buat sesuatu ni memudaratkan lagi, adakah membiarkan peluka itu kering dan sebagainya itu satu cara yang waras atau wajar? Pada saya itu tak begitu baik. Bila berlaku kemalangan sebagainya, kucing tu atau haiwan tu selalunya berada dalam keadaan sakit. Sebab tu kalau boleh kita kena pergi membawa haiwan tu ke klinik berdekatan, paling tidak untuk rawatan kecemasan, untuk kurangkan kesakitan sebagainya. Kita kalau boleh jangan buat rawatan yang terlebih, contoh bagi Panadol tak boleh, bagi ubat gamat pun tak bergalakkan. Ubat gamat pun tak boleh? Tak boleh. Ramai yang buat letak minyak gamat ataupun letak kunyit, ramai yang buat macam tu. Sedangkan benda tu amat bahaya pada kucing dan kalau dijilat oleh kucing itu sendiri mungkin akan menyebabkan keracunan sebagainya. Macam tu. Baik. Itu pun ilmu lagi satu dapat. Betul dia. Ustaz, pendidikan sebenarnya kita rasa tak penting sebab kita rasa kemungkinan kita jumpa haiwan yang cedera ni jaranglah. Jadi di sudut Islam adakah boleh dikatakan sebagai satu tuntutan juga atau macam mana? Ya, demikian yang diceritakan dalam kisah bagaimana seorang kita masyhur kisah tu kan, kisah yang seorang pelacur yang bagi minum air kepada binatang yang dahaga. Ada seorang lelaki yang dimasukkan ke dalam syurga hanya kerana dia ada anjing yang terlalu dahaga. Dia turun ke dalam telaga, dia minum air daripada telaga tersebut. Kemudian bila dia turun ke dalam telaga, dia boleh minum daripada telaga tu. Kemudian bila dia tengok ada anjing yang terlalu dahaga di atas, dia buka kasut dia. Dia nak panjat, dia kena pegang, jadi dia gigit kasut tu dengan mulut dia. Kemudian dia naik dan diberi minum dan dia dimasukkan dalam syurga Allah. Jadi kalau dalam bab memberi minum binatang yang kelaparan itu pun dimasukkan dalam syurga, apatah lagi apabila melihat binatang yang duduk dalam kesakitan, dalam cedera dan sebagainya. Mungkin kita buat satu, tapi saya pun tak berani je. Itu nanti kan. Ya. Okey. Yalah, bila walaupun kita pernah dengar kisah yang masyhur ni kan, tapi kita nak memulakan itu adalah satu yang kita khawatir lagi memudaratkan haiwan ni. Bagaimana nak mendapatkan keyakinan tu, doktor, kalau boleh? Selalunya kebanyakannya sebab doktor dah belajar kan. Betul. Kita ni tiba-tiba jumpa kucing cedera. Kebanyakan biasa tengok kan dekat jalan dengan langgar kita. Kebanyakannya saya lihat orang awam sebenarnya ramai yang sangat prihatin. Ada yang tak berani langsung dengan kucing. Dia nak selamatkan kucing tak berani. Kadang-kadang mereka sanggup ambil dulu masuk dalam kotak, tolak kotak pakai plastik dan sebagainya sebab tak berani usik. Dan selepas tu mungkin dia kena bawa ke veterina berdekatan untuk rawatan sebagainya. Dan mungkin ada yang fikir kalau bawa veterina kos siapa nak tanggung sebagainya. Sebab kita dalam media sosial banyak grup-grup kucing sebagainya, mungkin kita boleh share benda tu semua dan dia boleh membantu sebenarnya untuk menyelamatkan kucing tu juga.
Lapar ke ni? Doktor, okey, iodin ni tak semua orang ada di rumah kan? Betul. Mungkinlah ini paling ke sardin boleh ke? Tin sardin. Sardin tak digalakkan memang bukan sebab tak semua orang ada benda haiwan kan? Betul. Okey, apa makanan yang boleh kita buat kat lah. rumah. Betul. Kalau sampai kat rumah mungkin ikan tu kita rebus ke. Okey. Kita goreng tak boleh. Macam ayam kat rumah mungkin semua orang ada timpan ayam sebagainya. Kita rebus ayam tu dan kita bagi kucing yang ataupun haiwan tu yang tengah kelaparan. Yang penting air mineral, air tapis yang penting kita bagi. Okey. Kalau tak ada iodin, apa ada sebarang alternatif ke di rumah yang barang di dapur ke? Kalau di rumah, kalau untuk kering, okey. Pertama kita tak boleh basuh pakai Dettol. Itu memang tak boleh pada Lagi satu tambah ilmu. Kita ingat inilah yang dapat menyelamatkan. Benda yang sangat selalu dilakukan. Bukan sama macam manusia. Betul, tak boleh. okey. Yang paling baik kita gunakan air suam sahaja. Kalau ada luka atau sikit gunakan air suam. Mungkin orang tak ada iodin, mungkin ada ubat kuning, mungkin kita letakkan sikit ubat kuning tu. Tapi yang antiseptik sebagainya. Yang lain pada tu kita tak galakkan. Dan kita bersihkan pakai suam dan tengok kalau luka tu tak berdarah, mungkin kita boleh bagi dia makan. Kalau luka tu berterusan berdarah, kita mungkin balut sementara dan kita bawa segera ke klinik. Sebab luka berdarah tu perlu dihentikan pendarahan, ke tidak melakukan pendarahan yang teruk. Okey. Siapa-siapa ada minyak gamat yang banyak betul-betul tu jangan gunakan kata ni, apatah lagi antiseptik tu ya. Ya, betul. Dettol sebagainya. Dettol dan sebagainya. Okey, saya pernah terjumpa dengan anak kucing jatuh di longkang, kemudian mengangkatnya dan cuba memberikan susu. Betul. Adakah itu boleh? Soalan baik tu Eli. Banyak ramai yang buat macam tu sebenarnya. Okey, saya bagi benda simple je. Kucing ni paling mudah susu kambing. Itu saja yang terbaik untuk kita boleh bantu bagi minum sementara. Susu kambing? Susu kambing sebab tekstur protein dia amat halus dan boleh mengurangkan kebarangkalian untuk cerit berit. Kalau kita bagi susu pekat manis sebagainya, kandungan gula yang pekat tu boleh menyebabkan kucing tu akan muntah dan akan menyebabkan cerit yang lebih teruk. Okey. Itu lebih bahaya. Kalau susu segar? Susu segar tu pun boleh juga, tapi itu pun boleh menyebabkan cerit sebab dia punya struktur proteinnya agak kasar. Kalau susu kambing terlebih halus dan kita mungkin boleh bagi. Itu yang paling tepat. Baik. Banyak Bagus ni Ustaz. Bagus. Okey. Banyak saya. Ya, jadi ini antara ihsan ni bukan hanya kita diasuh, tapi kita kena belajar juga ilmunya Ustaz kan? Betul. Sesuai maksudnya pelaksanaan itu sesuai kepada makhluk yang lagi satu. Betul. Saya ingat pun bukan setakat kucing, binatang-binatang. Sebab tu saya sangat kagum dengan doktor veterinar ni. Sebab dia, kalau doktor yang biasa ni seorang kan dia ada satu jenis ni. Tapi kalau doktor haiwan ni ada kucingnya, ada anjingnya, ada binatang-binatang yang lain yang berbeza-beza dia punya ni. Jadi subhanallah menyesuaikan kita dengan cara bantuan dan cara layanan kita kepada binatang-binatang yang bersesuaian, itu juga perlukan kepada ilmu. Betul. Supaya kita dapat melaksanakan dengan cara yang betul. Jangan hanya ada ihsan tapi tak ada ilmu, nanti takut memudaratkan lagi haiwan ni. Betul. Ya. Doktor, misal katalah macam contoh Madan tadi yang kita perkenal tadi kan, yang keadaannya begitu kecacatan kekal lah. Bagaimana buat keputusan untuk ditamat riwayatnya, ataupun ada budi bicara tertentu ke? Okey. Itu soalan-soalan yang agak panas juga tu. Ada juga yang bawa kadang-kadang ada kata haiwan kejam ataupun macam betul. Ada yang bawa haiwan tu betul-betul dalam keadaan yang sangat-sangat lemah ataupun tidak boleh diselamatkan. Mungkin dalam veterina kita ada peringkat di mana kita tidurkan haiwan tu. Maknanya tidak boleh dirawat lagi atau sebagainya. Dan mungkin tu perlu dilakukan sebab peniduran haiwan tu lebih tidak menyakitkan sebab menggunakan ubat yang khas dan amat cepat dilakukan. Okey. Tapi kalau selagi haiwan tu boleh dirawat, selalunya doktor akan memberi nasihat supaya kita teruskan dengan proses rawatan. Dan segala rawatan tu dibincang dulu dengan sesiapa yang menjumpai haiwan kesayangan tu dulu. Sama ada disetujui ke tidak sebagainya. Ada perbincangan lah. Bukan terus dinasihatkan. Ada seekor kucing saya yang saya ditidurkan dulu. Sebab dia sakit, dia dah pecah dekat dalam badan. Bukan sebab aksiden tapi dia penyakit dalam badannya. Ada kanser atau tumor sebagainya. Doktor advice bagi, tapi isteri kita dah macam ni betulkan ni, tidakkah ini zalim sebagainya. Kalau doktor advice kita accept lah. Doktor pun bukan sengaja saja nak bunuh haiwan tersebut. Adakah bisa kata kalau kita tidak bersetuju Ustaz, kita menzalimi? Ya, kalau sampai ke tahap dia akan berada dalam kesakitan. Sebab tu pandangan doktor, keputusan yang dibuat doktor tu sangat penting. Saya sebut kepada orang yang bertanya soalan-soalan demikian. Apa kata doktor?
Apa kata doktor? Sama juga macam orang yang duduk dalam sakit, duduk di ICU dalam keadaan tu, doktor akan advise apa perlukah kita cabut bantuan pernafasan dia. Adakah doktor buat macam tu itu satu benda yang zalim? Adakah kita nak biar duduk dalam keadaan yang macam tu? Maka advice daripada doktor tu, saya yakin advice tu adalah advice yang terbaik kepada manusia ataupun kepada makhluk tersebut, dan kita kena accept lah. Baik, banyak kita belajar ni. Ni namanya apa, doktor? Bingo. 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 Okey, doktor, terima kasih banyak ya sudi memberikan pencerahan tentang bagaimana nak mengendalikan. Jadi lepas ni cubalah kita pelajari bagaimana kalau misalnya kita terjumpa kucing tersepit ke, anjing dan sebagainya, dapat kita bantu dapat pahala, Ustaz, kan? InsyaAllah, mudah-mudahan. Dr. Zulkifli Nizam, terima kasih banyak-banyak. Ustaz Jafri, terima kasih banyak juga sudi bersama kami. InsyaAllah. Kita nak berehat seketika. Selepas ni kita nak berkenalan dan bermesra dan memahami apa yang ada di sebalik personaliti mak kepada Madan. Selepas ni dalam Syarah Bulat. Okey, bersuara dalam Syarah Meja Bulat dan seterusnya kita nak berkenalan dengan ibu kepada Madan. Ini dia diperkenalkan dengan penampilan yang cukup unik. Ini kerjaya kedua lah ya sebenarnya. Ya, part time. Ya, part time ya. Saya perkenalkan Puan Nazira Abdul Rahman dari Taiping Perak ya. Ya, dan nama watak ini ialah apa? Mama Kitty Pinky. Mama Kitty Pinky. Okey. Puan Nazira, saya panggil Puan Nazirah lah walaupun berpakaian ni Mama Kitty Pinky ni. Cerita ini sangat menyayat hati kan. Macam mana boleh terjumpa? Katanya di doktor haiwan, di klinik doktor haiwan. Ya. Kebetulan pada hari saya balik kerja tu, saya ada sambil nak balik tu saya scroll dekat Facebook, nampak berita Ramadan dekat Metro Online di Facebook. So saya baca saya tengok baru berlaku kan kejadian ni. So lepas ni siapa jaga dia, sebab kadang-kadang bila berlaku kejadian macam ni kalau tak ada orang nak jaga, dia orang veterina akan suggestkan untuk tidurkan dia. So saya sangat takut berlaku benda tu jadi dekat Ramadan, sebab kalau tengok daripada gambar dia memang teruk, kedua-dua tangan dia tersepit dekat dalam enjin forklift tu. Oh, dalam enjin punya. Lepas tu saya terus telefon, sebab dia ada tulis dekat situ Balai Bomba Penyelamat Bandar Tun Husin On. So saya terus Google cari nombor telefon Balai Bomba tu, saya call tanya kucing yang diselamatkan tadi tu sekarang ada dekat mana. Lepas tu pihak bomba cakap kami dah bagi dekat Tuan Kilang supaya hantar untuk dirawat. Oh, maknanya sejurus lepas kejadian terus Puan saya dapat tahu saya dapat tahu dalam pukul 7 lebih macam tu. So saya terus call Balai Bomba, lepas tu tanyakan dan saya boleh tak ada tak nombor siapa-siapa yang saya boleh hubungi sebab saya nak tahu keadaan kucing ni kan. Lepas tu alhamdulillah Balai Bomba sangat bagi kerjasama yang baik. Dia bagi nombor telefon orang yang buat aduan. Okey. Yes. So saya telefon, saya tanya kucing yang tadi kejadian pagi tadi tu dekat mana ya sekarang. Dia cakap sekarang ni dekat veterina. Mungkin akan disurgery sebab kedua tangan dia dah tak boleh nak diselamatkan lagi. Lepas tu saya tanya selepas ni ada siapa-siapa yang nak jaga dia tak? Lepas tu pihak Kilang cakap itulah yang kami tengah fikir sekarang. Kami tak tahu nanti bila dia dah balik daripada klinik, siapa yang nak jaga dia. Lepas tu saya cakap, bagi saya jaga, saya nak jaga dia. Lepas tu tanya saya, Puan duduk mana? Saya cakap, saya duduk Ipoh. Lepas tu dia kata, jauhnya kan. Dan klinik ni di mana? Ceras. Okey. Dia kata jauhnya. Saya cakap, tak apa. Kalau pihak Kilang cakap boleh bagi saya jaga, saya akan pergi ambil dia dengan apa cara sekalipun. Saya akan pergi ambil dia. Cuma bagi keizinan dekat saya untuk berjaga dia, insyaAllah saya akan jaga dia dengan baik. Alhamdulillah dah setahun lebih. Okey. Dan kesedaran perasaan ihsan terhadap haiwan ni timbul sejak bila? Sampai kalau orang kata tengok Mama Kitty Pinky ni macam dah agak ekstrim lah sebab dah berpakaian macam ni, dan tapi ada sebab kenapa jadi badut kucing ni sebenarnya. Sejak bila adanya perasaan begini? Adakah diasuh dari kecil? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya saya dibesarkan dalam keluarga yang sayangkan haiwan. Daripada kecil lagi bila kita duduk dekat kampung dulu, arwah abah ada bela kambing, bela lembu, nenek ada bela ayam semua. Jadinya kita dah dididik daripada kecil cukup masa bagi haiwan makan. Cukup masa kena bersihkan tempat haiwan. Jadi benda tu
dah melekat benda Dah tu, sebati perasaan dengan- tu dengan- ya, dengan sampai kehidupan. saya dah dewasa, saya ada kucing datang duduk dekat rumah. Okey. Lepas tu saya pun bela dia. Saya suka post gambar kucing-kucing saya dekat Facebook. Okey, sekarang ni di rumah ada katanya hampir 50 ekor kucing. Ya, ada hampir 50 ekor kucing yang saya kutip daripada jalanan yang asalnya kalau kucing tu sihat saya tak akan ambil balik. Kalau macam saya jumpa dia sakit, dia cedera, dia macam tengok lemah sangat ataupun saya jumpa dia dalam longkang ke tepi-tepi jalan, tempat yang tak sepatutnya, saya ambil baliklah. Baik. Puan Nazira bekerja sebagai Perunding kecantikan. okey. Dan kerjaya part time-nya ialah badut kucing. Ya, badut kucing. Bila sebab badut kucing ini menarik sebenarnya kerana ada sebab kenapa menjadi badut. Ya. Okey, boleh cerita sikit. Bila dah kucing dekat rumah semakin banyak, saya macam terfikir saya perlu cari alternatif untuk tambah pendapatan. Tapi nak buat kerja apa? Sebab saya ada kerja sepenuh masa yang memerlukan saya bekerja 9 jam atau 10 jam. Lepas tu perjalanan pergi dan balik 1 jam. So dah 10-11 jam dekat situ. Saya pernah juga tanya macam dekat kedai makan nak buat part time kan. Tapi masa saya bekerja tu memang tak boleh match dengan part time tu. Lepas tu saya duduk fikir macam mana ya nak buat kerja apa ni. Lepas tu tiba-tiba satu hari tu masa nak pergi kerja tu ilham tu datang. Sambil bawa naik motor tu fikir-fikir sebab kebetulan kedai pet shop yang saya boleh ambil hutang makanan kucing bila gaji saya bayar tu dah tutup. So macam mana ya? Lepas tu datang ilham, kenapa tak nak buat badut? Tapi masa tu saya pun tak tahu badut tu macam mana. Nampak yang saya tahu badut ada hidung, lepas tu rambut dan dibuat belon kan. Lepas tu boleh ke? Lepas tu saya sampai dekat tempat kerja saya tanya dekat kawan. Kalau akak buat badut boleh tak? Lepas tu kawan tanya, akak nak buat badut kenapa? Lepas tu cakap, nak sajalah kok boleh buat part time sebab kan nak cari duit. Kucing kat rumah dah banyak. Lepas tu kawan pun bagi support yang baik. Dia cakap, cubalah kak, boleh je buat. Lepas tu dari situlah saya cari kat Google. Okey. Baik. Jadi akhirnya menjadi badut. Ya. Dan saya tertarik ada satu yang ditulis pada papan ini, ambil belon dan derma seikhlas hati untuk bantu kucing jalanan. Ya. Jadi ini diletakkan pada macam kotak lah untuk diisi. Dalam satu sesi itu berapa banyak dapat dikutip? Tak tentu, ikut pada pelanggan. Kadang-kadang dapat beberapa puluh ringgit je. Tapi kadang-kadang ada juga sampai 200 lebih macam tu untuk satu malam. Baik. Tapi alhamdulillah, syukur ya. Tapi setidaknya ada juga. Ada usaha saya di situ untuk hari tu. Wow, okey. Dan kami berkesempatan juga sebab ini Puan Nazira ni ibu juga kan? Dan anak dah besar-besar semua kan? Kami berkesempatan tanya anak-anak Puan Nazira, tak apa ke mak dia jadi badut ni? Jadi kita dengar apa kata anak Puan Nazira. Thank you. Welcome. Mula-mula tu macam pelik lah kan buat clown. Lepas tu lama-lama rasa macam mak tu memang hebat lah sebab semua orang bukan boleh buat macam tu. Bagi saya tak semadu pun sebab pekerjaan yang mak saya buat ni jadi seorang badut bukan meminta duit pada orang. Mak saya lakukan badut ni untuk hasil sumbangan ikhlas daripada orang lain untuk membantu kucing jalanan. Abang dulu. Kita bagi abang dulu ya? Boleh? Daripada sisi buruk iaitu mengejek ataupun mengutuk tak ada lagi. Malah orang sekeliling lebih support. Macam kawan saya ada yang kalau saya buat Instastory ada yang balas yang lebih memberi galakan untuk ibu saya. Dari kecil dulu pun memang mak dah bela kucing. Tapi bila start bela tabah tu dan nampaklah mak tu betul-betul semangat nak bela, bagi makan kucing jalanan semua untuk ambil yang sakit, jaga. Artinya kami adik-adik tolong mak sikit-sikit lah mana yang boleh tolong. Mama jadi sebagai role model untuk kita orang ikut untuk bantu kucing-kucing. Contohnya kalau jumpa kucing tepi jalan tu yang dia dah kena langgar tu, kita kena tolong, tengok dulu kalau boleh selamatkan, kalau tak boleh tu bawa balik ataupun tanam kat rumah. Bagi makan apa? Macam kalau saya buat kuda-kuda. Okey,
kembali dalam Syarah Biji Bulat dan walaupun Puan Azira mempunyai kerjaya yang agak unik dan pelik di mata setengah orang, tapi anaknya menerima kerana ia memberikan kebaikan, kan? Ihsan kepada makhluk seperti kucing, anjing dan sebagainya. Baik, pesanan kepada kita ni semualah, termasuk saya, kan? Kadang-kadang kita marah tengok video orang mendera menganiaya haiwan, tapi kita tularkan. Tapi itu tidak memberikan makna yang kita ni ada ihsan. Apa yang kita boleh buat? Sebenarnya untuk diri kita sendiri, kita tak perlu tengok jauh pun. Kita tengok yang dekat sekeliling persekitaran kita, dekat kawasan rumah kita. Ada kucing jalanan, kita cuba bantu. Kita cuba bantu mereka untuk mengurangkan populasi. Maksudnya kalau macam ada kucing terbiar dekat belakang rumah tu, kita nampak macam makin banyak je kucing ni. Apa kata kalau kita ambil ibunya, yang betina tu kita pergi kasihkan supaya di situ kita mampu untuk mengawal populasi dekat kawasan perumahan kita. Lepas tu kalau macam kita ada bela anak kesayangan sendiri, saya suka saya bahasakan mereka sebagai anak. Saya tak panggil mereka haiwan. Itulah nampak kemesraan dan kasih sayang tu. Ya, saya anggap mereka sebagai anak. Saya jaga mereka macam saya jaga anak sendiri. Macam kalau macam kita ada anak-anak yang kita bela dekat rumah, sebolehnya jaga mereka sampai akhir hayat. Jangan bila dah tua, dah sakit, dah tak cantik, kita letak dia dekat pasar, dekat tempat-tempat yang tak sepatutnya kedai makan. Dengan harapan dekat sana adalah tempat yang sesuai. Tapi sebenarnya dekat situ tempat yang tak selamat langsung untuk mereka. Sanggup ambil dia sampai ke penghujung hayat dia kita jaga. Jaga mereka sebagai pesanan sampai akhir hayat. Baik. Puan Azira, terima kasih banyak. Mama Kitty Pinky, terima kasih banyak-banyak. Semoga mendapat banyak pahala ya atas kebersamaan. Kita dah sampai penghujung. Bawa bingo main datang. Hari ini bingo kita berkenalan dengan comel sangat. Okey, kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Jadi semoga mendapat manfaat daripada perkongsian pada malam ini. Ya, saya Ali Iskandar bersama dengan Bingo dan Mama dan juga Madan bersama Ustaz Jafri, kedua doktor Dr. Rostam dan juga Dr. Zul. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian anda semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. You're my sweetie pie. You're my cupcake gumdrop. Snickums, pickums. You're the apple of my eye. And I love you so. And I want you to know that I'll always be right here. And I love to sing 3 songs to you because you